tengok sebelum kita nak install traffic light ni, selalunya kebiasaannya kita akan melalui proses-proses ni lah. So yang pertama dia kata determine the function of the intersection. Kita tentukan fungsi ataupun kegunaan intersection tersebut as it relate to the overall road system kan. Kita kena tengok kita kata road system kita tu secara keseluruhan lah kan, rangkaian jalan kita tu kan. So kita nak install traffic light kita tu, make sure dia tempat dia sesuai kan. Dia maksudnya kena tengok apa rangkaian jalan kita tu secara keseluruhan lah. Maksudnya kena you tengok rangkaian jalan kamu tu from bird eyes lah. Maksudnya daripada pandangan atas keseluruhan. Tengok maksudnya okey ni simpang kat sini, jarak berapa jarak, seterusnya pula ada lagi simpang. Sesuai tak kita nak install sepanjang-panjang jalan tu install traffic light je kan. Jadi bila kita nak install traffic light je sepanjang jalan tu, kena consider continuous movement lah macam yang saya dah terangkan tadi tu kan, supaya dapat pergerakan berterusan sepanjang jalan tersebut. So that's why penting untuk kita tengok road system lah ataupun road network dekat jalan-jalan tersebut. And then yang kedua dia kata comprehensive study of traffic data. Ni maksudnya kita kena buat collect data lah kan, collect data berkaitan dengan data-data yang berkaitan. So data-data yang berkaitan ni adalah yang macam kita dah belajar dekat chapter 1 itulah kan, volume, speed, delay, travel time dan sebagainya lah kan. Tu traffic data. Maksudnya kita kena buat study lah, collect data. Betul ke dekat traffic light ni, contoh dekat simpang ni apa banyak berlaku delay kan. So kita kena buatlah delay study dekat situ. Kita nak tahu melibatkan berapa persen kenderaan yang delay dia lebih daripada 5 minit contoh kat situ. Kan kita nak buat kajian berapa persen kenderaan yang 5 minit dia kena berhenti kat sini. So kita kena buatlah delay study dan sebagainya. Kan? Jadi benda-benda tu penting yang kita dah belajar dalam chapter 1 tu untuk kita justify satu-satu simpang tu lah. Okay, C, determine if the geometric or physical improvement or regulation will provide a better solution to the problem of safety kan, rather than installation of traffic signal kan. So yang ni kita nak tengok alternatif lah. Better solution ni maksudnya alternatif kan. Maksudnya mungkin ada alternatif lain tu yang lebih baik lah daripada kita install traffic light alternatif kan. Alternatif ni bukan saja kita nak tengok dari segi ni, dia yang penting juga adalah dari segi cost lah sebenarnya. Cost kan. Ada tak alternatif yang lebih murah daripada kita install traffic signal kan. Sebab macam kita cakap tadi lah, kita nak install traffic light ni sebenarnya cost dia mahal kan. Jadi dia bukanlah pilihan utama sebenarnya. Kalau kita nak install traffic signal ni, dia bukan pilihan utama kan. Kita kena tengok alternatif lain yang ada yang lebih murah. Maksudnya contoh dari segi mungkin kita just tambah HAM ke kat situ kan. Kita buat penguatkuasaan je ke kan. Mungkin kenderaan berat tak boleh melalui simpang ni. Kenderaan berat kena buat lencongan masuk kot lain. Tu salah satu alternatif lah yang kita boleh buat untuk mengurangkan kesesakan ataupun mengurangkan jam dekat simpang yang terlibat tu lah kan. Jadi dekat C tu kita kena tengok alternatif apa yang ada yang kita kata dari segi cost tu dia lebih efektif kan. Ataupun efficient lah, cost efficient kan. Okay, and then use established warrant to determine if intersection control is justified. So sekiranya daripada alternatif ni daripada alternatif yang ada kan, alternatif A, alternatif B, alternatif C, daripada semua alternatif yang ada ni kita dah conclude tak ada choice, kita terpaksa juga buat traffic light kan. So bila kita dah terpaksa buat traffic light juga, baru kita pergi ke D ni. D ni maksudnya kita use established warrant. Warrant ni sebenarnya macam syarat lah kan, syarat. Maksudnya kita kata bila kita dah nak install traffic light tu, kita kena pastikan simpang kita tu memenuhi syarat yang ditetapkan oleh JKR kan. JKR dia dah letak syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh satu-satu simpang, barulah boleh kita install traffic signal dekat simpang tersebut kan. Nanti kita akan tengoklah untuk yang seterusnya, nanti kita akan tengok apa syarat-syarat yang diletak oleh JKR ni.